الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli kuasa masjid yang saya kasihi, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesihatan yang baik kepada kita sehingga kita dapat menunaikan sembahyang secara berjamaah 5 kali sehari semalam, dan kita dapat mengikuti kuliah-kuliah agama yang diadakan di masjid ini dari semasa ke semasa. Muslimin dan muslimat sekalian, tajuk yang akan dibentangkan pada malam ini adalah berkaitan dengan kepentingan amal soleh. Kepentingan amal soleh. Seperti biasa, kita tengok kepada sedikit peringatan untuk diri kita. Dia kata di sini, ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inna hayatal barzakh, sesungguhnya kehidupan alam barzakh. Alam barzakh ni maknanya dia alam kubur, kan? Alam barzakh minal umuril ghaibiyah, di antara perkara-perkara yang gaib. Maknanya sebut sahaja alam kubur ni, tidak ada siapa yang pernah tengok, tidak ada siapa yang pernah merasai di kalangan kita, tidak ada siapa yang dapat merasai. Itu dipanggil alam gaib, kan? Itu dipanggil alam barzakh ataupun alam kubur. Allati la ya'lamu tabi'ataha illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapa yang tahu tentang alam kubur, tidak ada siapa yang tahu tentang alam barzakh kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Fahiya sirrun min asraril hayatil akhirah. Dia merupakan rahsia daripada rahsia-rahsia kehidupan akhirat. Sebab apabila mati sahaja anak Adam dimasukkan ke dalam kubur, itu merupakan persinggahan pertama di alam akhirat. Wal marhalatul ula laha, dan kubur merupakan persinggahan pertama di alam akhirat. Lizalika, oleh sebab itu, fa innal aqdal basyariyah, sesungguhnya akal manusia. Di akal manusia ni, dia mempunyai kekuatan yang terhad, kan? Dia tidak ada kekuatan yang luar biasa sangat. Kalau kita tengok, kalau kita buka lampu, kan, lah dia nyala dah. Kita boleh fikir tak tentang hakikat cahaya? Tak ada siapa boleh fikir, kan? Begitu juga manusia ni, dia tidak boleh memikirkan tentang hakikat roh. Walhal roh itu berada dalam tubuh dia, kan? Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kamu tentang roh, katakanlah roh itu adalah daripada urusan Tuhanku. Maknanya akal manusia ni tak mampu nak fikir tentang roh, kan? Fa innal 'aqdal basyariyah mahma hawala tafkir fi haqiqati tilkal marhalah. Dia kata akal manusia ni gohik setara mana pun, gohik, kan? Itu dah setara mana pun, fikirlah setara mana pun, maka dia sebenarnya fasayajizu anil wusul ilaiha. Dia tidak mampu nak fikir tentang alam akhirat, kan? Akal manusia ni tak mampu nak fikir tentang alam kubur, dan akal manusia tak mampu nak fikir tentang alam barzakh. Fayambaghi an na'lama anna al-wajib alaina, apa yang patut kita buat adalah, dia kata, at-tasdiqu bima akhbar Allah Subhanahu wa ta'ala bihi fi kitabih, adalah membenarkan apa-apa sahaja yang ada dalam
Al-Quran. Quran cerita tentang azab neraka, beriman. Allah Taala cerita tentang nikmat syurga, kita beriman, kita percaya kan. Allah Taala menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat, kita percaya. Jadi at-tasdiqu bima akhbarallahu subhanahu bihi fi kitabih. Apa yang ada dalam Al-Quran itu segala-galanya adalah benar kan. Zalikal kitabu la raiba fihi, itulah Al-Quran, itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Jadi apa-apa diceritakan tentang daripada Al-Quran, tentang alam barzakh, tentang alam akhirat, at-tasdiq, maknanya kita membenarkan. Au ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ataupun melalui hadis-hadis Nabi. Kan Nabi cuma ceritakan macam mana kan. Min jami'i al-umur al-muta'alliqah bil akhirah wal hisab wal jannah wan nar, tentang perkara yang berkaitan dengan alam akhirat, perhitungan amal, syurga, neraka. Wa fima yata'allaqu bil mauti wal qabri wa azabihi wa na'imihi, dan apa-apa yang berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan alam kubur, berkaitan dengan azab kubur, berkaitan dengan nikmat kubur, segala-galanya adalah benar kan. Jadi maknanya kita beriman apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, dan kita beriman tentang apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akhfa Allah subhanahu wa ta'ala sirra tilkal fatrah li hikmatin indah. Allah subhanahu wa ta'ala tak wayah habis tentang apa yang berlaku di alam kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengutuskan seorang pun yang telah mati bangkit semula ke dunia menceritakan tentang alam akhirat, menceritakan tentang alam kubur kan, tidak ada. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan manusia yang telah mati datang ke dunia kan, ceritalah gini kan. Sebagaimana kita sekolah, kita nak periksa, tiba-tiba ustaz sudah pun memberikan jawapan kan, kita pun mengapa semua jawapan. Apa kualiti yang ada pada peperiksaan? Jadi peperiksaan ini maknanya segala soalan, segala jawapan tak diberitahu. Tahu bila apabila kita masuk kepada peperiksaan. Begitu juga berkaitan dengan alam kubur. Alam kubur ini tidak ada siapa yang tahu kecuali setelah kita masuk ke alam kubur baru kita tahu hakikat sebenar tentang alam kubur kan. Illa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allazi yuha ilaihi min rabbih, kecuali dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan kepadanya. Kan Nabi cerita tentang azab kubur gini kan. Nabi cerita tentang nikmat kubur gini kan. Itu adalah sebahagian daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qad akhbara an ba'dil umur allati tushiru ila ma yahsulu lil insan idza ma dakhala al qabra wastaqarra fihi. Dia kata adalah sedikit sebanyak yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan manusia ketika manusia itu masuk ke dalam kubur. Kita kena tahulah. Kenapa dia kata? Kenapa kita kena tahu? Dia ta'izal mu'minu wa yazdad imanan, supaya orang yang beriman dia tahu bahawa duduk dalam kubur ni anak tak dapat menolong, isteri tak dapat menolong, suami tak dapat tolong, kawan-kawan tak dapat tolong, harta tak dapat memberi manfaat kecuali amal soleh sahaja. Jadi apabila kita tahu bahawa kehidupan di alam kubur ni nak senang dia kena ada amal soleh, maka kita mengambil pengajaran kan, apa yang perlu kita buat semasa di atas muka bumi, di mana jalan menuju ke syurga ni adalah amal soleh. Jalan menuju ke syurga adalah amal soleh. Kalau kita nak pergi ke ke Kuala Terengganu kan, inilah jalan dia straight kan, sampailah Kuala Terengganu. Jadi kalau kita nak masuk ke syurga, jalan ke syurga itu sendiri adalah amal soleh. Jadi kalau tidak ada amal soleh bermakna tidak ada jalan ke syurga kan. Okey. Wa yantahi al-'asi an ma'asihi wa yantahi al-'asi an ma'asihi. Jadi kalau kita ni tahu bahawa duduk dalam kubur ni bukan suatu perkara yang mudah, kecuali bagi mereka yang ada amal soleh, maka dia sentiasa
bertaubat. Di mana Nabi SAW bersabda, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, maka tidak ada dosa baginya. Sebab itulah ulama ada mengatakan bahawa man iza tabal abdu taubatan nasuha, apabila seseorang itu bertaubat dengan taubat yang benar-benar taubat, dia menyesal terhadap apa yang lepas, ahraqat zunubahu al-madiyah, maka taubat tadi akan membakar. Tahu membakar? Kan bakar maknanya habis dosa kan. Maknanya dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang betul-betul taubat, maka taubat tadi akan menghapuskan dosa yang silap dan digantikan dengan kebajikan dan amal digantikan dengan pahala ganjaran pahala yang banyak kan. Itu pentingnya kita tahu bahawa sebelum kita mati ni kita kena sentiasa bertaubat. Wa ya'udal muznibu amma kana yaqumu bihi minaz-zunubi wal asam. Jadi kalau orang tu suka buat dosa, dia tahu bahawa duduk dalam kubur ni satu benda yang tenat. Kalau tidak ada amal soleh, maka dia pun kembali balik kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia pun tak buat dosa dah. Itu pentingnya kita tahu bahawa duduk dalam kubur ni gini. Ba'da an tantahiya marhalatu su'adil malakaini lil mayyit. Selepas dua malaikat ni siapa dia? Yang pertama malaikat munkar, yang kedua malaikat nakir kan. Kita masuk dalam kubur tu sekejap je malaikat datang kepada kita, ditanya kepada kita beberapa soalan berkaitan dengan akidah kan. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa iman kamu terhadap Al-Quran dan sebagainya kan. Jadi ada setengah orang dia kata, kalau ini satu benda tak betul lah. Dia kata kalau kita tak nak malaikat ni datang soal kita di dalam kubur, kita kena upoh tunggu kubur 7 hari 7 malam. Betul ke tidak? Kan? Itu benda yang khurafat. Jadi malaikat ni tak cara kita ni duduk dalam kubur sama ada orang. Kau tak ada orang dalam kubur kau, malaikat tetap datang kan. Sebab dia nak dapat tunggu kubur sekarang ni, kalau 7 hari 7 malam, upah dia adalah 3,000 kan, 3,000 kan. Jadi sebenarnya untuk kehidupan senang kita di hari akhirat, sebelum matilah kita kena baca Quran, sebelum matilah kita kena sembahyang berjamaah, sebelum matilah kita kena belajar Al-Quran, kena belajar agama, sebelum matilah kita kena sedekah. Jadi maknanya persiapan kita untuk kehidupan di hari akhirat tu adalah persiapan yang kita buat sebelum kita masuk ke dalam kubur kan. Ba'da an tantahiya marhalatu su'adil malakaini lil mayyit ba'da dukulihi al-qabra. Selepas dia masuk dalam kubur, dia kata fa inna hayatahu al-barzakhiyyata tambani ala ma yakunu alaihi amaluhu fid dunya. Manakah dia kata kehidupan yang kita mula masuk dalam kubur tu, kehidupan kita di alam kubur ini, dia kata bergantung kepada sejauh mana amalan kita di atas dunia. Kalau atas dunia ni kita seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suka melakukan amal-amal soleh, maka senang datang di hari dalam kubur. Tapi kalau sekiranya atas dunia ni suka buat maksiat, tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah, tidak ada amal soleh, maka dalam kubur adalah sangat terseksa kan. Ammal mu'min, adapun orang mukmin yang soleh, fa ba'da an yujiba an as'ilatil malakaini, selepas dia dapat menjawab soalan dua malaikat tadi. Dia nak jawab soalan tadi tak perlu hafaz ya, tak perlu hafaz. Kita perlu kepada amal soleh sahaja. Amal soleh yang banyak ini membantu kita, memberi syafaat kepada kita, kita akan dapat menjawab soalan tadi kan. Fa innahu yara maq'adahu minal jannah. Selepas sahaja malaikat tanya soalan tadi kan, selepas sahaja malaikat tanya soalan tadi dan dijawab dengan baik, maka hamba tadi dapat melihat tempat dalam syurga. Dia tak masuk lagi syurga kan, tapi dia dapat lihat dah syurga menanti dia. Daripada situlah dia akan menjadi insan yang bahagia, insan yang gembira, insan yang tak ada rasa runsing, tak ada rasa bimbang tentang masa depan dia di sana.
Ammal kafiru wal munafiqu wal 'asi, adapun orang kafir, orang munafik dan orang yang suka maksiat, nauzubillah, fa inna haula'i wa amsalahum, sesungguhnya mereka dan seumpamanya, seangkatannya, mana orang kafir, orang munafik, orang pendosa, ba'da su'adil malakaini lahum yarawna maq'adahum minan nar, selepas malaikat muka nakir tadi tanya soalan kepada mereka dan mereka tak dapat jawab, apa yang berlaku adalah mereka nampak tempat dalam neraka. Maknanya duduk dalam kubur tu dan nampaklah tempat dalam neraka. Wa ma yantaziruhum min al-azab wa asnafihi wa ashkalihi, dia nampak dah apa yang akan berlaku pada dia, azab kubur, azab neraka. Apa ni sebagaimana Allah kata, kullama nalijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab, setiap kali kulit mereka ini bakar dia masak, hitam legam, diganti dengan kulit baru, hitam lagi, bakar lagi, ganti kulit baru, bakar lagi, ganti kulit baru, begitulah seterusnya supaya mereka mendapat azab yang sangat pedih. Sebab mereka tidak ada amal soleh untuk dibawa ke hari akhirat. Okey, apabila mereka nampak tempat mereka dalam neraka, apa tindakan mereka? Apa tindakan mereka? Fayas'aluna Allah an yu'idahu ila dunya maratan ukhra, lalu mereka minta dengan Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, kembalikanlah semula aku ke dunia. Nak kembali ke dunia sebab apa? Liya'mala amalan salihan, sebab akan sekiranya aku dikembalikan ke dunia, ya Allah, aku nak buat amal soleh, aku nak belajar agama, aku nak datang kuliah-kuliah agama, aku nak sembahyang sunat, aku nak sembahyang tahajud, aku nak sedekah, aku tak nak buat maksiat, aku nak taubat. Sebab amalan soleh ini hanya dapat dilakukan, hanya dapat dibuat semasa kita hidup atas dunia sahaja. Sebenarnya mereka ini minta dengan Allah, ya Rabbi, sebagaimana Allah cerita dalam Al-Quran, hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sehinggalah apabila mereka itu datang kepada mereka kematian, mereka mati masa dalam kubur, qala rabbirji'un, mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku semula ke dunia, la'alli a'malu salihan, supaya aku dapat buat amal soleh, fima taraktu, yang selama ini aku malas. Maknanya penyesalan itu datang bila? Setelah mereka nampak tempat dalam neraka, na'udzubillah lah, kan? Jadi maknanya apa yang dapat kita tengok daripada mukadimah tadi, bahawa manusia ini duduk dalam kubur rupa-rupanya dua golongan. Golongan yang pertama, dia nampak tempat dia dalam syurga, maka dia akan bahagia sampai bila-bila. Yang kedua, golongan yang menampak tempat mereka dalam neraka, na'udzubillah, kan? Maka mereka tidak bahagia sampai bila-bila. Oleh sebab itu, tuan sekalian, betapa pentingnya kita faham agama, betapa pentingnya kita bertaubat, betapa pentingnya kita menyediakan bekalan, dan betapa pentingnya kita menyediakan amal soleh untuk menuju ke alam yang kekal abadi. Sekarang kita masuk kepada tajuk kita berkaitan dengan amal soleh. Ayuhal ikhwah, tua-tua dan puan-puan sekalian, yas'al muslimu lil wusuli ila ridallahi wa mahabbati. Dia kata semua orang Islam, dia berusaha untuk mencapai redha Allah. Allah Ta'ala kata, radiyallahu anhu wa radu anhu. Allah Ta'ala redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Sebab kita nak masuk ke syurga ni, tuan-tuan sekalian, dia kena mendapat redha Allah, kan? Sebab itulah Nabi kata, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang nak ingin kasih, ingin nak jumpa Allah, Allah Ta'ala pun nak ingin jumpa dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa tak nak jumpa Allah, Allah Ta'ala tak nak akan jumpa dia. Jadi nak ke syurga ni dengan rahmat Allah, nak dapat rahmat Allah, dia kena ada kasih sayang Allah. Nak dapat kasih sayang Allah, dia kena buat amal soleh. Fayaqumu bijami'i ma amarahu Allah bihi, maka dia buat segala suruhan Allah. Allah suruh sembahyang, dia sembahyang. Allah Ta'ala suruh puasa, dia puasa. Allah Ta'ala suruh tutup aurat, dia tutup aurat. Allah Ta'ala suruh belajar agama, dia belajar agama, kan?
wa yabta'idu an jami'i ma naha anhu, dan dia menjauhi diri daripada segala kejahatan, segala maksiat, segala keburukan, segala perkara keji, segala perkara mungkar. Dia jauhi. Dia maknanya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia kena buat apa yang Allah Taala suruh, dan dia kena jauhi diri daripada segala perkara yang mungkar dan benda yang tak comel. Wa innal a'mal as-salihah allati yumkinu lil 'abdi at-taqarrub min khilaliha ila Allah Subhanahu wa ta'ala kasiratun wa muta'addidatun. Dia kata amal soleh ni yang kita buat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasan tak kalau kita sembahyang tahajud kan, apa kita rasa dalam jiwa kita? Satu, ketenangan jiwa kan. Kalau kita datang sembahyang berjamaah, katakanlah kita ni sibuk kan, tiba-tiba kita dengar azan, kita tinggal pekerjaan kita, kita datang ke masjid, percayalah bahawa selesai sahaja sembahyang, jiwa kita menjadi tenang kan. Contohnya sembahyang subuh kan, kita datang sembahyang subuh dalam keadaan yang kegelapan malam, percayalah bahawa selepas sahaja sembahyang subuh, apa yang kita rasa dalam hati kita? Ketenangan jiwa kan. Dia kata amal soleh ni yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala kasiratun wa muta'addidatun, banyak dan tak terkira banyaknya, memang banyak. Faminha ma yakunu bil fi'lil jasadi. Amal soleh ni tuan-tuan sekalian, dia boleh buat dengan jasad. Kita tawaf dengan jasad kan, amal soleh kan. Kita puasa dengan jasad kan, amal soleh kan. Kita sembahyang dengan jasad, amal soleh kan. Kita bermain bola, macam saya kan, hari Jumaat saya main bola, saya main badminton kan. Jadi kalau niat kita tu pergi main badminton kan, pagi besok lepas pada kuliah subuh daripada Tumpat kan, daripada Tumpat start kereta pergi Pasir Putih main badminton. Tapi amal soleh, sebab tujuan kita nak tubuh sihat kan. Sebab dia kata ma yakunu bil fi'lil jasadi kan, maknanya segala gerak-gerik kita yang kita arahkan lillahi ta'ala itu amal soleh kan. Bukan kata main bola tu tak mana tak comel, tak. Mana niat kita, nawaitu kita setara mana, kita boleh mendapat amal soleh juga. Wa minha ma yakunu bil qawli, di antara amal soleh juga kita boleh hasilkan dengan perkataan. Kita baca Quran, amal soleh. Kita zikir, amal soleh. Kita mengajar, amal soleh. Kita beri nasihat, amal soleh. Kita memberi peringatan, amal soleh. Kita bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik, amal soleh. Apa-apa sahaja yang kita lafazkan lillahi ta'ala benda comel, semua amal soleh kan, pesan tak? Wa minha ma yakunu mansya'uhu al-qalb, dan amal soleh juga datang daripada hati. Contoh dia, sebelum kita tidur kan, kita pun niat dalam hati kita, pagi besok pukul 5 pagi aku nak bangun tahajud. Semata-mata kita niat macam itu sudah menjadi amal soleh kan. Maka di hari akhirat akan dihitunglah kan. Begitu juga dalam hati kita, malam ni aku nak mari dengar kuliah. Semata-mata kita niat dalam hati kita malam ni nak datang kuliah, sudah mendapat pahala, sudah dinamakan sebagai amal soleh. Katakanlah dalam hati kita, besok aku nak pergi ziarah ayahku di kampung. Semata-mata kita niat dalam hati kita, besok kita nak pergi ziarah ayah kita, walaupun tak pergi lagi, sudah dikatakan sebagai amal soleh. Maknanya amal soleh ini sama ada dengan jasadi, dengan jasad kita, sama ada dengan perkataan kita, dengan lidah kita, sama ada dengan hati kita. Wa minha ma yakunu fi'lan maliyan mutlaqan, dan harta kita yang banyak kan, kita masukkan dalam tabung, kita bagi pada orang miskin, kita sediakan untuk masjid-masjid, kita gunakan untuk fisabilillah. Segala-galanya adalah amal soleh. Jadi tuan-tuan sekalian dapat bahawa amal soleh ni memang terlalu banyak kan. Lepas ini minggu depan katakan cerita satu persatu lah macam mana dikatakan amal soleh. Tuan-tuan sekalian, apakah syarat untuk mendapatkan amal soleh? Dia kata lil amali salihi salasatu syurutin wahia. Dia kata amal soleh ini ada 3 syarat. Kalau menepati 3 syarat ini, dikatakan amal soleh. Kalau tidak menepati 3 syarat ini, dia bukan amal soleh. Okey, yang pertama,
ayyakuna al-amalu muwafiqan lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, amal yang kita buat tadi, pekerjaan yang kita buat tadi, kerja amal yang kita buat tadi hendaklah muwafiqan, datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana benda tu tidak bercanggah dengan Nabi. Okey, contoh kita tengok kan. Contoh dia takbir raya. Takbir raya ni dia bermula bila? Dia bermula pada hari Arafah, takbir raya haji kan. Dia berakhir pada 13 Zulhijjah kan, waktu asar kan. Okey. Kalau kita katakan apa salahnya benda baik kita teruskan sampai akhir Zulhijjah, boleh ke tidak? Katakanlah kita bagi arahan tahun ini kita nak takbir raya ni sebulan. Start daripada 1 Zulhijjah sampai 30 Zulhijjah. Dinamakan amal soleh ke tidak? Bukan. Bukan amal soleh. Sebab Nabi tak buat kan. Okey, Tok Bilal biasanya dia azan ketika mana masuk waktu, dan dia akan qamat ketika mana nak sembahyang. Maka kita katakan, benda comel ni. Boleh tak kita azan, kita qamat sebelum sembahyang sunat hari raya? Kita pun buatlah. Kita pun azan, kita pun qamat. Amal soleh ke tidak? Tidak. Bukan amal soleh. Walaupun benda tu baik kan. Katakanlah lepas pada sembahyang jenazah, kita pun azan Allahu Akbar sebelum naik van kan. Amal soleh ke tidak? Tidak. Sebab apa tidak? Tak ikut Nabi. Jadi amal soleh ni tuan-tuan sekalian, dia kena ada ilmu. Maknanya kita nak buat sesuatu perkara tu bertepatan dengan Nabi ataupun tidak. Kalau bertepatan dengan Nabi, itu dikatakan amal soleh. Kalau tidak bertepatan dengan Rasulullah, bukan amal soleh. Itu kena tahu ilmu kita kan. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah, kamu ambil semua sekali. Apa-apa yang ditegah oleh Rasulullah, kamu kena tinggalkan. Maknanya Rasulullah ajar kita sembahyang subuh 2 rakaat. Jangan pula kita pergi tambah majlis 3 kan. Rasulullah mengajar kita puasa daripada subuh, pada waktu subuh sampai waktu maghrib kan. Jangan pula kita mengada-ngada tambah kepada waktu isyak. Maknanya apa yang Nabi buat, itulah dikatakan amal soleh. Jadi kita tak boleh nak manda-manda bab ibadat. Mana bab ibadat ni ulama kata al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asal pada ibadah adalah ikut Nabi. Jangan kita dok nambah bab ibadat. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna al-'abdu mukhlishan lillahi subhanahu wa ta'ala. Nak dikatakan amal soleh apabila ada ikhlas. Ikhlas dalam hati ni bukan mudah. Kalau dah orang tu mari mengajar kan, tiba-tiba dalam hati dia ada perasaan ujub. Tahu ujub? Maknanya bangga diri. Aku mengajar orang ramai, orang lain mengajar orang sikit kan. Maknanya bangga diri tu bukan ikhlas. Sekeping habuk pun Allah Ta'ala tak akan ambil dia sebagai amal soleh. Walaupun dia mengajar, walaupun sedap, dia tak boleh dalam hati dia ni perasaan ujub ke, perasaan bangga diri ke, perasaan riak ke. Katakanlah kita ni kan, kita baca Quran kan, kita baca Quran depan orang, tiba-tiba dalam hati kita ni ada perasaan, aku seorang yang bagus, orang lain tak baca Quran macam aku. Itu ujub, itu bukan amal soleh walaupun dia baca Quran kan. Begitu juga dia puasa kan, dalam hati dia kata, aku seorang yang bagus, orang lain tak macam aku sebab aku puasa Isnin Khamis kan, orang lain tidak. Jadi itu dipanggil bangga diri. Bangga diri adalah suatu perkara yang bukan amal soleh kan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas ni makna dia 100% kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah dia tu 99% lillahi ta'ala, 1% sahaja tak ikhlas, maka tidak ikhlas kan. 1% lillahi ta'ala kan. Dia tak boleh walaupun sedikit pun dalam hati dia yang ada perasaan ujub, bangga diri
kan, maknanya bagus je aku, tak boleh. Walaupun 1%, maka 1% tu akan meranapkan 99%. Dia kena ada 100% rasa ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, ay yakuna al-amalu mabniyan ala asasil iman wal aqidah as-sahihah. Yang ketiga, amal tadi datang daripada hamba yang beriman, baru dinamakan amal soleh. Jadi kalaulah Ling Guang Eng kan datang ke Lundang menyedekahkan duit dia 100,000, amal soleh ke tidak? Tidak, sebab si pelakunya bukan Islam. Okey, katakanlah orang tu dia masa hidup, masa dia sebelum Islam, dia banyak sedekah, dia banyak bantu, tiba-tiba dia masuk Islam. Adakah sedekah dia selama ini dikira ataupun tidak? Tidak juga kan, sebab orang-orang yang masuk Islam ni, orang yang masuk Islam ni, dia masuk Islam ibarat kain putih, tak ada dosa walaupun sedikit. Dosa dihapuskan 100%, kan? Dia masuk Islam, katakanlah dia masuk Islam hari ini, besok dia mati kan, confirm syurga, sebab dia adalah masuk Islam tu dengan makna bersih 100% kan. Jadi 3 syarat ini dinamakan amal soleh. Kalau tak cukup syarat ini, bukan amal soleh. Okey, tuan-tuan sekalian, samaratul amal soleh. Apakah faedah amal soleh? Apakah manfaat amal soleh? Apakah hasil daripada amal soleh? Apakah buah kepada amal soleh? Lil amal soleh samaratun adidatun minha. Dia kata amal soleh ni ada manfaat dia, faedah dia, buah dia, hasil dia, kesan dia, dan banyak. Antaranya adalah husulil hayati tayyibati lil abdi. Seorang yang suka melakukan amal soleh, kehidupan dia kehidupan yang diberkati. Betul tak? Kalau kita tengok dalam bacalah surat khabar ya, setiap hari kan ada je perceraian kan. Macam mana suami berceraikan isteri, tiba-tiba lepas dia cerai, lepas tu si isteri yang berlaku dalam 2-3 hari lepas kan, si isteri nak filekan perceraian tadi, maka dia pun ambil kain tudung isteri, itu dengan tekuk dia, mati isteri kan. Maknanya tidak ada kehidupan yang baik. Tapi kalau kita tengok, Allah Ta'ala kata macam mana, wattayyibatu litayyibin wattayyibuna litayyibat. Suami yang baik, isteri yang baik, pasangan dia lelaki yang baik, dan lelaki yang baik, pasangan dia isteri yang baik, akan melahirkan zuriat yang baik. Sebab itulah kalau kita nak kahwin, kita kena mencari pasangan yang salihah. Isteri dia kena cari suami yang saleh, dan suami dia kena cari isteri yang salihah. Apabila suami yang saleh, isteri yang salihah, dia akan menjalani kehidupan yang baik kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala berfirman macam mana, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang buat benda soleh, benda baik, sama ada lelaki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik kan, tidak ada masalah sangat kan. walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan beri balasan kepada mereka balasan yang terbaik, iaitu syurga. Maknanya orang yang melakukan amal soleh ni, atas dunia kehidupan yang baik, kehidupan yang berkati, di akhirat syurga. Ini mendapat 2 kebaikan hasil daripada dia melakukan amal soleh kan. Yang kedua, husul al-hidayah lil mu'minin allazina yaqumuna bil a'mal as-salihah. Orang yang suka melakukan amal soleh, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia 2 hidayah. 2 hidayah. Hidayah ke apa? Hidayah yang pertama, hidayah takdilah kan, yang kita katakan orang tu boleh masuk Islam kerana hidayah. Hidayah itu memang kita dah ada kan. Hidayah yang kedua, tuan-tuan sekalian, kenapa kita ni mudah mari masjid? Kenapa? Dengar je azan, hati kita bisik masjid. Kenapa kita ni mudah membaca Quran? Kenapa kita ni mudah bangun malam untuk tahajud? Kenapa kita ni mudah duduk dalam majlis ilmu? Kerana ada di sana hidayah taufik. Orang yang duduk dekat masjid tapi tak datang masjid kerana tidak ada taufik kan.
Itu pentingnya taufik tu, taufik hidayah kan. Jadi kadang-kadang kenapa kita ni mudah mari masjid kerana adanya taufik. Jadi orang yang suka melakukan amal soleh ni, Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan bagi dia. Kan, nak sembahyang mudah, nak puasa mudah, nak zakat mudah, nak sedekah mudah, nak duduk dalam majlis mudah, nak berkawan dengan orang soleh mudah, segala-galanya mudah. Husul al-hidayah, maknanya terhasilnya hidayah, petunjuk, taufik bagi mereka yang suka melakukan amal soleh. Kan? Dibandingkan dengan mereka yang suka melakukan maksiat. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia datang ke masjid? Tak. Kan? Malam ni Tok Imam nak mengajar, dia datang ke masjid? Tak. Sebab tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi taufik kepada mereka yang jahada, kepada mereka yang bersungguh. Bagi mereka yang malas, Allah Taala tak bagi taufik. Kan? Orang tu katakanlah kaki pontis semaya, mudah kan nak mari dengar kuliah? Payah. Kan? Sebab tidak ada taufik. Yang ketiga, yang keempat dah kan? Oh, nak isyak dah. Nailu mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala, maknanya orang yang suka melakukan amal soleh ni, Allah Ta'ala cinta pada dia, Allah Ta'ala kasihkan dia. Apabila Allah Ta'ala kasihkan pada dia, Allah Ta'ala arahkan malaikat beritahu kepada penghuni langit, penghuni dunia, kasihlah kepada hamba tadi, sesungguhnya aku kasih kepadanya. Okey, insya-Allah. Okey, yang last sekali ya, sepatutnya ada lagi ya. Istimrarul ajri iza taraka al-'abdu al-'amal as-salihah allazi kana yaqumu bihi li'uzrin yamna'uhu. Kita semasa kita sihat, kita sembahyang berjamaah. Ketika mana kita sakit, pahala jamaah kita berterusan kita dapat. Kan Nabi kata, iza maridal 'abdu aw safarah kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba tadi, seorang muslim tadi sakit ataupun musafir, kan kita pergi musafir, kadang-kadang kita semai sorang dalam bilik, dalam hotel kan, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dia mendapat ganjaran pahala sebagaimana dia mukim. Dia mukim, dia semai berjamaah. Dia duduk dalam musafir, katakanlah dia tak dapat pergi mana-mana, walaupun dia sembahyang dia di hotel seorang diri, pahalanya pahala jamaah 27 kali ganda juga. Mukiman sahihan, ataupun dikata orang tu semasa sihat dia sembahyang berjamaah, tiba-tiba dia demam, tak dia datang masjid, seminggu demam, kepialu kan, dia duduk dalam buaan, maka pahala dia tu walaupun seminggu dia sembahyang seorang diri, pahalanya adalah pahala jamaah. Ketika mana dia sihat, dia baca Quran, tiba-tiba dia sakit tak dapat baca Quran, pahala dia berterusan. Itu pentingnya kita tahu bahawa istimrarul ajri, maknanya ganjaran pahala dia buat masa sihat tu, walaupun dia sakit, pahalanya adalah istimrar, maknanya berpanjangan. Betullah tuan-tuan sekalian, kalau ketika tuan-tuan sihat, tak sihat mana, tak boleh datang masjid, jangan bimbang, jangan pusing, jangan khawatir, pahalanya adalah pahala berjamaah. Kan? Itu pentingnya kita faham bahawa itulah pentingnya kita melakukan amal soleh. Jadi insya-Allah pada minggu depan, namazud minal amal soleh. Apakah contoh-contoh amal soleh yang boleh kita lakukan semasa kita nak buat tu gapo-gapo kan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.